Assalamualaikum, Cikgu Suzy kembali. Cikgu Suzy sayang kamu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Cikgu buat ni video ni waktu pagi ni. Bunyi ayam kokok pun ada. Okey, hari ni kita akan buat ni latihan 8.5. Ada 4 soalan sahaja. Okey, ready? Latih diri 8.5 muka surat 224. Ini adalah kali pertama kita akan buat latihan yang berkaitan dengan vektor paduan. So, jadi ini adalah latihan sangat penting supaya selepas ni kalau kita ada buat latihan berkaitan dengan vektor paduan, ianya menjadi lebih mudah. Okey, dalam soalan nombor 1A diberi U, vektor U dan juga vektor V. Kita nak lukis. Yang penting sekarang di sini nak lukis dan labelkan, iaitu vektor paduan 2U tambah V. Jadi kalau kita nak lukis, kita tengok pada sini, cikgu telah lukiskan 2U. 2U adalah vektor yang merah ni. Tengok arah dia. Jadi tengok dia punya magnitude. Sebelum ni ada 4 kotak, yang ini ada 8 kotak 2 kali ganda lah. Kemudian V. So, vektor paduan 2U tambah V. Beginilah lukisannya. Sekarang 1B. Sekali lagi kita gunakan vektor yang sama U dengan V. Paduannya ialah 1/2V tambah 2U. Maksudnya 2 kali ganda, ini setengah saja. Cuba lihat gambar rajah yang kita lukiskan ni. Ini adalah 2U. Okey, ini adalah setengah V. Ini V, kita buat setengah saja. So, jadi setengah V tambah 2U. Begini lukisannya. Setengah V tambah 2U. Untuk C, vektor paduannya ialah U tolak 2V. Okey, U tolak 2V. Sekarang ni kita jumpa negatif. So, vektor negatif untuk V. So, kalau V arah ke atas sana ialah V, maka kalau arah dia bertentangan, jadi dia negatif. Negatif U. Negatif 2V. Okey. Ni arah ke atas. Ni arah ke bawah. Jadi dia negatif. Dan panjangnya 2 kali ganda. So, U tolak 2V. Ya, 2U tolak 2V. Cuba tengok arah dia. Inilah vektor paduan. Ini vektor paduan ni. So, U tolak 2V. Okey. Okey, D pula. Kita nak buat vektor paduan 2U tolak 3/2V. So, U arah masih lagi sama, 2 kali ganda. Tetapi V arah dia bertentangan. So, ialah vektor negatif ya. Dan juga panjangnya 3/2. Maksudnya kita akan gunakan panjang yang 3/2. Okey. So, macam ni kita nak lukiskan dia. Vektor 2U. Kalau arah V tadi ke atas ialah positif. So, sekarang arah dia ke bawah. So, negatif 3/2V. Jadi, kita dapat vektor paduan. Ini yang hitam ni vektor paduan ya. 2U tolak 3/2V. Selesai. Okey, sekarang kita membuat soalan nombor 2 pula ya. Okey, nombor 2 diberi dalam soalan P ialah 70 km sejam arahnya ke selatan dan Q 80 km sejam arahnya ke timur. Jadi kita diminta mencari arah dan magnitude. Okey, ceritanya panjang, kita buat dalam bentuk gambar rajah. Okey, ni gambar rajah yang kita telah sediakan, iaitu P ke selatan. Okey, Q ke timur. Jadi ini adalah vektor paduannya P tambah Q. Ini vektor paduannya. Okey, sekejap lagi kita nak cari panjang dia dan juga arah sekarang ni. So, nak cari arah, dia mestilah daripada titik rujukan utara. So, ini sudut nak cari. Tapi, kita boleh cari sudut ini terus. Kita akan cari sudut theta dulu. Kalau nak cari sudut theta, kita boleh gunakan trigonometri. Kita gunakan trigonometri tangent. Theta tentang. Tentang adalah 80 dan sebelahan ialah 70. Okey.
Jadi kita boleh dapat theta dengan menggunakan kalkulator. You klik saja shift tangent buka kurungan 80 bahagi 70 tutup kurungan sama dengan. Kita akan dapat sudut theta. Dah dapat sudut theta, kita nak cari yang ni yang hitam ni, sudut hitam ni. Ini 180 tolak 4 theta tadi 48.81. Kita dapat jawapan dia 131.19 darjah. Tapi kita juga kena cari dia punya magnitude. Ni macam segitiga kan, segitiga bersudut tepat. Nak cari magnitude dia mestilah gunakan kaedah ni iaitu 80 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2, kemudian kita punca kuasakan. Guna kalkulator je kita akan dapat 160.30 km sejam. Begitulah caranya untuk menjawab soalan nombor 2. Senang kan? Nombor 3. Diberi dalam soalan 3AB sama dengan 2DC Jadi kita juga diberi juga gambar rajah trapezium ABCD dan DA ialah X dan DC ialah Y. Kita nak cari soalan A. Soalan A kita nak cari vektor AB. AB. Kita tahu bahawa 3AB sama dengan 2DC. Maka AB sama dengan 2/3 DC. Apakah vektor DC? Vektor DC. Vektor DC. Okey, DC. Vektor DC ialah Y. Jadi 2/3 Y. Senang je. Okey, B. Kita nak cari vektor AC kan. A mana AC? A pergi ke C. Kalau A nak pergi ke C, mestilah jalan dia AD tambah DC. Tapi kita dah tahu dah DA ialah X. Maka AD tu bukan X kan. Dia adalah vektor negatif. Jadi kita gantikan negatif X tambah DC Y. Okey, terusnya C. BC sama dengan BA tambah AC. Okay, BA kita dah tahu dah. AB dah tahu dah 2/3 Y. Jadi BA vektor negatifnya mesti kita letak negatif 2/3 Y tambah AC, iaitu AC pun kita dah jumpa dah, negatif X tambah Y. Ganti je kat sini. So pemudahkan kita dapat setengah Y tolak X. Dan yang terakhir ialah BD. BD sama dengan BA tambah AD. Nampak tak tulisan ni? AA ni sama BA tambah AD. Macam ni cara nak tulis dia Macam ni cara dia. BD. A ke tengah sama. Baru dapat BD kan. BA tambah AD. So AD kita tahu negatif juga kan. Dan B kita nak buat ni BA. Kita tahu AB, tapi nak dapat BA dapat kena guna negatif lah sebab dia vektor negatif. Negatif 2/3 Y tolak X. Macam itulah caranya untuk menjawab soalan nombor 3. Soalan terakhir, soalan nombor 4. Panjang cerita kita lukis dalam bentuk gambar rajah. Kapal terbang bergerak daripada kapal terbang P ke Q. P ke Q, jarak dia diberi dalam soalan dalam masa 2 jam. Jadi kita boleh cari laju dia 1200 bahagi dengan 2 dapat 600 km sejam. Dan kita juga diminta dalam soalan mencari laju ni. So nampaknya kita sekali lagi terjumpa segitiga. Segitiga bersudut tepat. Kita boleh gunakan kaedah ni. Jadi 160 kuasa 2 tambah 600 kuasa 2. Square rootkan dia. Kita dapat jawapan dia. Guna kalkulator saja. Dan kita nak cari arah. Arah tu mesti titik garis utara ni adalah dia punya rujukan Nampaknya kita arah nak dapat sampai sini. Jadi maksudnya jumlah semua 360. Kalau kita dapat cari theta ni, kita boleh dapatkan arah dia. So macam mana nak cari theta? Senang je. Gunakan trigonometri tangent. Tangent theta sama dengan tentang persebelahan. Tentangnya 160. Sebelahannya ialah 600. So kita dapat shift tangent. Buka kurungan 160 bagi 600. Tutup kurungan sama dengan kita dapat sudut ni. Jadi nak dapat arah asal kapal terbang ini ialah 360. Tolakkan dengan theta, kita dapat arahnya. So 360 tolak theta 14.93. Kita dapat 345.07 darjah. Tamat.
Jadi pelajar, kita telah pun buat latih diri 8.1 hingga 8.5. Jadi cikgu harap kamu pastikan ya, kamu ulang kaji daripada 8.1 hingga 8.5 sebab kita ada latih diri 5 lagi latih diri kerana untuk bab vektor bab 8 kita ada 8 latih diri sampai 8.10. So baru separuh jalan. Okay, jumpa lagi dalam video yang lain. Cikgu Suzy sayang kamu. Assalamualaikum.